Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan, puan-puan, ikhwah akhwat rahimakumullah. Kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap nikmat dan pemberian yang Allah berikan kepada kita yang tak pernah putus-putus, yang sering kali diucap dan diingatkan kepada kita. Andai saja kalau mahu dihitung satu persatu, pasti dan pasti tidak akan mampu untuk kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah bagi tahu dekat kita bahawasanya nikmat, kalau kita nak list down one by one, tentu dan pastinya tidak akan mampu. Dek kerana terlalu banyaknya pemberian dan kurniaan yang Allah berikan sejak kita daripada alam barzakh lagi sehinggalah yang kita hidup sampailah kita mati nanti. Tapi walaupun dalam keadaan begitu, kita juga diminta untuk melakukan sesuatu terhadap nikmat yang Allah berikan. Allah kata dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu takkan mampu untuk kira, untuk tengok nak buat audit berapa banyak yang Allah bagi pada kita. Tapi yang kamu boleh buat dan kamu wajib buat ialah kamu wajib bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah kata bagi orang yang tidak bersyukur ni tadi, jaga-jaga kerana dia terdedah kepada azab dia yang maha pedih, azab dia yang maha sakit. Dia khususkan untuk orang-orang yang tidak tahu, mengenang dan orang panggil berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang Allah berikan tak dapat tidak kita syukuri melainkan dengan cara kita lakukan ketaatan. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan tadi tu kepada jalan yang Allah redha. Minta maaf tuan-tuan, saya hari ni saya tak berhenti pada semalam lagi ni. Malam ni ada lagi, esok pun ada lagi, malam esok pun ada lagi. Macam mana ni? Marah Al-Kahfi kat saya ni. Panggil tapi mengadu nasib pula kan. Mas Ri mungkin kata ustaz bangun lambat tu, sebab tu lambat. Dia tak tahu saya tak tidur dah semalam lagi ni. Apapun tuan-tuan, kita ucap syukur kepada Allah sebab Allah kumpulkan kita dalam majlis yang begini, majlis yang tidak dapat ditolak oleh orang yang mencintai agama dia. Atas dasar itu saya datang hari ni dan saya terima pelawaan ni, sedangkan sekarang Syekh Bura ada dekat kuis. Satu kerugian yang besar untuk kita terlepas majlis talaqi dengan Syekh Bura. Tapi kita kata apa pun dia digantikan dengan majlis ilmu yang begini baik, majlis ilmu yang begini tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi nilainya di sisi para malaikatnya dan begitu tinggi di sisi sekalian makhluk di langit dan di bumi, hatta ikan dalam air. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man salaka tariqan yabtaghi ataupun yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'.
Nabi kata orang yang telah mengambil keputusan untuk menuntut ilmu, yang untuk duduk dalam majlis ilmu, untuk mendengar perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, maka sebenarnya itulah tanda dia Allah sedang memudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Dan untuk para penuntut ilmu, para malaikat akan sentiasa menaungi mereka dengan sayap-sayap malaikat sebagai tanda redha dan hormat kepada penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati wal ard hatta al hitana fil ma. Nabi kata, dan orang yang ada ilmu, selepas mana dia menuntut ilmu, dia ada ilmu, maka seluruh makhluk langit dengan bumi akan sentiasa beristighfar kepada Allah bagi pihak dia untuk memohon ampun. Hatta ikan yang dalam air sekalipun akan minta ampun kepada kita. Begitu tingginya darjah ilmu dan para penuntut ilmu di sisi Allah, di sisi malaikat dan di sisi seluruh makhluk langit dengan bumi. Apatah lagi tuan-tuan, hari ini kita berada dalam bulan-bulan haram. Sekarang kita sebut sebagai bulan apa sekarang ni? September. Itu haram untuk kita. Anda ingat lagi dulu masa kami dekat sana, bila masuk je bulan tahun baru, syekh-syekh kita akan bangun dekat surau dan dia akan bagi tazkirah dan dia akan sangat menegaskan bahawasanya bulan sekarang ni bukan bulan kita. Agustus, Ogos, September dan sebagainya. Dia kata ini bukan jati diri kita, ini ialah budaya asing dan bla 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 bla. Dia kata ini haram untuk kita. Kan setengah-setengah syekh yang terlajak sikit. Biasa. Cuma kita kata apa? Allah SWT sebut inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Hari Allah ciptakan langit, hari Allah ciptakan bumi, semuanya ada dalam kitab Allah. Dan Allah kata daripada kalangan 12 bulan ni minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ni Allah pilih 4 bulan untuk dijadikan bulan haram yang ada kelebihan yang tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Fala tazlimu anfusakum fihin. Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan Ramadan. Dan kalau kita tengok, kita dalam agama kita ada tanah haram contohnya. Yang mana tanah haram tak sama dengan tanah biasa. Allah kata dalam Quran, bila Allah nak refer pada tanah haram, Allah kata apa? Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu min azabin alim. Allah kata orang yang berniat untuk buat dosa dalam tanah haram, maka kami akan kenakan azab yang pedih bagi dia. Ulama-ulama sebut, kalau dalam keadaan biasa orang yang berniat untuk buat dosa, adakah dia dikira berdosa? Kita tetap berdosa. Orang yang baru nak berniat buat dosa tapi dia tak buat, maka dia dikira sebagai orang yang tak berdosa. Allah kata man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Allah kata orang yang buat kebaikan dia akan dapat 10 pahala, tapi orang yang buat jahat dia hanya akan dapat 1 je dosa dia, dosa yang dia buat. Kalau dia berniat untuk buat dosa tapi dia tak buat dosa tadi, maka dia tak dianggap apa-apa berdosa dalam keadaan biasa. Tapi bezanya dekat tanah haram, orang yang hanya berniat untuk buat dosa, waman yurid, kan? Yurid, baru mahu nak buat maksiat dalam tanah haram. Waman yurid fihi bi ilhadin nuziqhu min azabin alim. Baru berniat nak buat jahat dekat tanah haram, maka kami akan kenakan kepada dia, orang panggil apa? Azab yang pedih, menunjukkan kehormatan dan kemuliaan tanah tersebut yang tak patut untuk seorang terlintas pun untuk buat dosa dekat situ, apatah lagi kalau buat betul-betul. Dan begitu juga pahala yang dilakukan dalam tanah haram berganda-ganda lebih daripada pahala yang dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Dan kita minta kepada Allah SWT jadikan amal-amal soleh kita dalam bulan-bulan haram ni sebagai amal-amal yang dilipat gandakan pahala dia. Semoga Allah terima semua amal kita menjadi amal yang soleh. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hari ni kita ada 4 pembentang. Betul? Kita ada 4 pembentang. Yang mana 3 pembentang Masya Allah Tabarakallah hebat. Yang mula-mula mengarut. Sebab mengarutnya apa tuan-tuan? Sebab yang mula-mula ni adalah anak murid kepada yang 3 yang selepas ni. So Syafi'i rahmatullah alaih, dia tak pernah berfatwa dan mengajar ketika mana hidupnya Malik, dan Malik berada lagi dalam Madinah. Maka saya bukannya Imam Syafi'i, tapi yang belakang tu tak tahu lah, mungkin lah kot Imam Malik. Dan insya-Allah tuan-tuan akan belajar banyak daripada ustaz-ustaz kita, terutama Ustaz Dr. Abdullah Yasin, sebagai orang yang lama dalam dakwah, orang yang alim masya-Allah. Kita akan dengar banyak pengisian daripada dia. Cuma saya selaku orang panggil pembuka kata, pembuka bicara kita pada hari ini,
dalam seminar kita Asma al-Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Tuan-tuan, puan-puan, sebelum kita pergi jauh, sebelum kita orang panggil apa, embak yang lebih dalam lagi, kita kena ingat seperti mana ilmu-ilmu yang dalam Islam yang lain, termasuk dengan apa yang kita bincangkan hari ini, insya-Allah, dia akan ada dua sisi selalunya. Dia akan ada dua sudut yang patut kita kena tengok. Kalau kita tengok contohnya orang yang belajar macam dulu sebelum daripada seminar Asmaul Husna, kita ada satu seminar kita panggil apa? Seminar tentang puasa hari tu. Kita buat seminar tentang Ramadan, persiapan menyambut Ramadan dan Syawal. Dan dalam seminar itu saya pun dah sebut, saya ingat bahawasanya kita kata puasa, bila kita belajar tentang fiqh puasa, kita akan ada dua benda yang kita nak dapat. Kita akan dapat belajar tentang technicality ataupun orang panggil sains yang berkaitan dengan hukum hakam puasa. Begitu begini haram, begitu begini harus. Yang macam ni orang panggil apa? Batal puasa. Yang macam ni tak batal puasa dan sebagainya. Kita akan belajar banyak sangat benda tu. Bahkan ada orang yang memang minat benda tu pun, bila disebut puasa je dia akan terus teringat perkara yang membatalkan puasa. Kan? Bila sebut tentang bulan puasa, dia akan terus ingat tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh korek hidung. Ya betul, tak boleh korek hidung kita dengan orang lain sekali. Tak boleh apa lagi? Semua benda yang tak boleh. Akhirnya puasa dia apa dia? Of course susah. Memang puasa susah, ada puasa senang. Cuba cek balik puasa ke tak, kalau puasa senang sangat. Akhirnya puasa dia hanya, saya tak tahu boleh tolak tak benda ni. Saya macam tak nampak orang belah sana lah. Ke saya yang patut ke sini? Saya lah patut ke sana. Baik. Apa ni? Baik. Maka akhirnya ibadat yang dilakukan hanya saja berkaitan dengan orang panggil apa, perlakuan fizikal dan orang panggil gerak langkah yang bersifat luaran. Sedangkan bila kita tengok Allah SWT, contohnya dalam puasa tadi, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata aku wajibkan kamu puasa seperti mana aku wajibkan umat-umat yang terdahulu puasa. Apa tujuan? Adakah tujuan untuk bagi kamu jangan makan, supaya kamu jangan minum, supaya kamu jangan korek hidung, jangan apa-apa je lah. Adakah itu yang sebenarnya matlamat utama dalam puasa kita? Maka pasti jawapannya tidak. Allah SWT kata kita nak kena puasa la'allakum tattaqun. Dia punya ultimate goal ialah supaya kamu bertakwa. Maka dia bukan lagi nak bicara tentang soal orang panggil technicality ataupun hanya yang bersifat luaran semata-mata. Bahkan sebenarnya ibadat ataupun ilmu yang dipelajari dia lebih merujuk kepada benda yang ada kaitan dengan keimanan dan benda perasaan dalam dalaman hati kita. Dan kalau kita tengok apa-apa sahaja pengajian, contohnya kita belajar sirah. Kalau kita belajar sirah, tuan-tuan mungkin dah pernah ada pengalaman baca macam-macam buku sirah, baca macam-macam buku orang panggil apa, sejarah Islam. Kita ada baca macam buku dekat pasaran sekarang, kita ada Rahikul Makhtum, kan? Ada pun yang orang dah terjemah dah pun dalam bahasa Melayu dan bahasa apa? Inggeris sekalipun. Saya pernah jumpa satu buku, The Seal Nectar. Saya kata, ini kitab baru tak pernah jumpa ni. Rupanya Rahikul Makhtum. Pada muka saya kena tipu. Rasa macam hebatnya nama kitab ni kan. Rupanya Rahikul Makhtum. Semua kitab-kitab tu kitab-kitab sirah. Dan kita ada dua pilihan untuk belajar ataupun kita sentiasa akan ada dua cara untuk kita mempelajari sirah. Adakah kita nak belajar tadi sirah tadi hanya saja berkaitan dengan cerita penglipu lara? Kita tahu Nabi Muhammad SAW lahir bila? Macam mana? Ada khilaf di kalangan ulama sini, nampak ke ya? Ya, seperti mana ulama-ulama dulu telah berkhilaf, maka ulama-ulama sekarang berkhilaf juga kan. 9 ke 12 tak kisahlah. El Suraya kata 20 April kan. Oh, tapi ni generasi Y, tak dengar El Suraya lagi. Sebut XOXO kenal lah kot. Kau betul XOXO ke apa yang kumpulan Korea, tak tahulah. El Suraya dulu orkes dulu yang nasyid yang pakai tudung separuh tu. Kan dia kata 20 April tahun gajah. Tak kira lah. Tapi kita akan belajar sirah berkaitan macam mana tuan-tuan? Dia akan berkaitan sama ada dengan hanya sekiranya cerita.
Kita akan tahu Nabi Muhammad dia lahir dekat Mekah. Ayah dia tak ada, mak dia tak ada, dia duduk dengan pakcik dia, kemudian dia duduk dengan datuk dia, kemudian duduk dengan pakcik dan sebagainya. Hanya setakat itu. Ataupun ada satu benda lagi yang kita kena belajar, iaitu kita kena belajar tentang fiqh as-sirah, tentang kefahaman dan orang panggil apa, ibrah dan pengajaran yang kita boleh fahami daripada sirah tu tadi. Bila mana orang cerita bahawa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim piatu, kita boleh tahu tu cerita tu, tapi andainya kita mahu menggali lagi, maka kita akan jumpa banyak sangat komentar-komentar dan syarah-syarah para ulama kita yang menunjukkan, yang menceritakan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan sebegitu rupa untuk Nabi kita yang lahir dalam keadaan orang panggil apa, tak berayah dan tak beribu, dan kemudian satu persatu orang-orang yang rapat di sekeliling Nabi hilang. Kita bermula dengan ayah dia waktu dia dalam kandungan, kemudian selepas mana dia lahir, mak dia meninggal, kemudian datuk dia meninggal, kemudian pakcik dia meninggal, bila dia besar sikit orang panggil datuk dia meninggal lagi dan sebagainya. Isteri dia sendiri yang meninggal. Semua ini menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak katakan bahawasanya Muhammad takkan ada orang yang boleh tolong dia melainkan aku. Aku sendiri yang akan ambil tanggungjawab untuk besarkan dia. Aku sendiri yang akan ambil tanggungjawab untuk orang panggil jaga dia. Wa wajadaka alam yajidka yatiman fa'awa. Allah kata kamu yatim dekat muka bumi. Kamu Nabi, kamu tak boleh ada kaitan dengan yang lain. Kamu punya hubungan dengan aku terus sebabkan kamu seorang Nabi. Kalau orang lain dia rasa tak apalah, ada ayah boleh bagi makan, ada mak boleh tolong jaga, ada isteri boleh tolong pujuk dan sebagainya. Kamu seorang Nabi, kamu tak boleh macam tu. Kamu kena yatim dekat muka bumi sebab hubungan kamu dengan aku secara terus. Dan bagi siapa-siapa yang nak menjalani jalan Nabi SAW sebagai seorang pendakwah, dia kena bersedia untuk hidup macam tu. Itu pengajaran dia. Maka kita akan dapati bahawasanya kisah-kisah yang dihidangkan dalam sirah-sirah kita bukan semata-mata kisah-kisah penglipu lara, tapi dia terlalu banyak orang panggil pengajaran yang syarat dengan orang panggil kandungan yang sepatutnya kita ambil ibrah. Kalau kita bersedia untuk jadi macam Nabi, kita perlu bersedia untuk menanggung apa yang Nabi tanggung. Bila Nabi kata al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, dia bukan sekadar mewarisi ilmu Nabi, tapi dia kena mewarisi penat lelah Nabi dalam dakwah. Dia kena mewarisi jerih payah Nabi dalam menghadapi umat. Dan dia kena bersabar kalau sebelum ceramah orang suruh berhenti dah. Tak habis lagi semalam. Semalam saya ada pengalaman buruk dekat masjid, kena tanya Abu Talha. Dan itu hari ini insya-Allah sama juga kita kata, hari ini kita akan belajar sepanjang hari ini insya-Allah tuan-tuan. Semoga Allah jadikan pengajian kita bermanfaat dan Allah akan manfaatkan ilmu yang kita ada. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna yang seperti mana yang disebut oleh saudara Masri tadi. Kalau kita nak belajar, nak baca, kita boleh baca. Bahkan mungkin kita dah tahu pun Asmaul Husna yang kita dah nasyid daripada kecil-kecil lagi. Tak apalah walaupun ada 2-3 nama yang tak sabit. Dan kita akan tengok nanti. Ada tak? Yang kita sebut 99 nama tu rupanya tak ada dalil pun. Seperti mana kita kata 10 nama malaikat. Berapa banyak malaikat yang betul-betul ada dalam Nas? Yang betul-betul nama malaikat Jibril, Mikail. Apa lagi yang ada dalam Nas? Israfil. Ada? Malaikat subuh. Itu minyak atar. Tak kira. Ini 10 malaikat. Malaikat subuh yang tak boleh dekat jalan tar tu. Maka kita kata kita akan tengok. Kita dah tahu 99 nama yang kita sebut, yang kita nasyid daripada kecil, Asmaul Husna dan sebagainya. Semata-mata kalau kita nak tahu tentang tu. Tapi apa yang kita nak buat hari ini insya-Allah tuan-tuan, ialah kita nak belajar tentang fiqh ataupun kefahaman tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab setiap nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah cerita kepada kita, yang Allah turunkan melalui kitab dia, Allah nak suruh ada satu tindakan daripada kita. Selepas mana kita tahu nama dia A contohnya, maka kita nak ada satu tindakan yang lahir kesan daripada nama dia. Bila kita tahu nama Allah B, maka Allah tuntut untuk kita lakukan satu perkara sebagai hasil, sebagai manifestasi kefahaman dan keimanan kita terhadap nama B, dan begitu seterusnya. Dan benda itu akan dibincangkan oleh para ustaz-ustaz kita daripada pagi ini sampai petang insya-Allah. Baik, sebelum kita mula, tak dapat tidak, tradisi ulama-ulama kita, dia akan terangkan tentang kepentingan kita belajar. Dia akan bagi tahu nama ilmu ni apa, apakah kepentingan benda ni, apakah dia punya level dia dalam agama,
dalam pengajian syariat dan sebagainya. Dan hari ini tuan-tuan, kita akan bincang tentang Asmaul Husna, yang mana dia adalah sebahagian komponen utama dalam pengajian akidah ataupun orang panggil pengajian tauhid. Tauhid kita, pengajian akidah atau pengajian tauhid kita. Dan kita kata tuan-tuan, dalam Islam kita ada 3 komponen utama yang mana diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana menjawab soalan Jibril. Bila mana Jibril kata, apakah iman, apakah Islam dan apakah ihsan, yang kita kata hadis Jibril. Kita selalu dengar tadi dulu. Dan kita tahu Islam dia ada 3 komponen utama. Satu komponen yang bersifat orang panggil perlakuan fizikal, yang bersifat luaran, yang kita sebut sebagai Islam tu tadi, yang kita semayang, kita mengucap dengan lidah kita, kita apa panggil zakat, kita puasa, kita buat haji, dan cukup 5. Dan kita ada juga benda yang bersifat dalaman, bersifat dalaman yang kita sebut sebagai keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita kepada malaikat, keimanan kita pada hari kiamat, keimanan kita pada kitab-kitab Allah, dan yang kita sebut sebagai rukun iman tu tadi. Maka semakin tinggi benda tu, semakin orang panggil apa, dekat benda tu dengan perbahasan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala, semakin penting dan semakin orang panggil besar nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibn Qayyim dan para ulama-ulama lain, bila mana dia kata, dia sebut tentang perbicaraan atau perbincangan tentang perkara yang berkaitan dengan zat Allah, perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dia kata diumpamakan sebagai satu tapak binaan. Kita kata bila kita nak buat satu binaan, apakah yang paling penting? Bila seorang cuba nak buat satu binaan, apa yang benda yang patut-patut dia kena buat? Mula-mula sekali, adakah dia kena start dengan pasang aircon? Ataupun dia kena start dengan pasang bumbung? Tak? Walaupun tak ada tiang lagi. Macam mana dia nak pasang? Mustahil benda tu berlaku. Maka dia kata apa? Satu binaan, part ataupun bahagian yang paling penting dalam satu-satu binaan tak dapat tidak ialah dia punya foundation ataupun dia punya tapak. Dan dalam agama kita, semua ini terdiri daripada semayang sebagai tiang dia, kita kata puasa sebagai tiang dia, zakat sebagai tiang dia, haji sebagai tiang dia dan sebagainya. Maka semua benda ni semuanya tidak akan bermanfaat kalau dia tak ada satu tapak yang dinamakan sebagai tapak tauhid ataupun akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab berapa ramai orang nanti kita akan tengok yang dia salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia semayang, dia pergi masjid sama dengan kita, tapi bila dia keluar masjid, tiba-tiba bila dia ada sakit, dia tak teringat dekat Allah, tapi dia teringat dekat tok pawang dekat rumah dia yang boleh sembuhkan dia. Bila dia ada masalah, dia semayang, dia beriman, dia buat, dia bayar zakat, bahkan zakat dia lagi mahal daripada kita, dia puasa lagi hebat daripada kita, dia buat haji lagi banyak kali daripada kita. Tapi bila dia ada kesusahan, dia anggap bahawasanya rezeki dia bukan pada tangan Allah, ataupun mungkin juga pada tangan Allah tapi berkongsi dengan orang lain. Bagi dia, ada orang lain juga berhak untuk menentukan rezeki dia. Maka kita akan tengok kecelaruan demi kecelaruan berlaku dalam persoalan Islam tu sendiri. Bila mana satu bangunan yang cuba dibina tanpa orang panggil apa, ada foundation yang kuat, yang akhirnya kita kata semakin tinggi benda tu, walaupun makin tinggi kita nampak, lepas tu datang je angin, maka bangunan tu pasti akan roboh dan binasa. Baik, kita tengok dalam nota yang disediakan kepada kita ni. Dia kata, kepentingan mempelajari nama-nama Allah, mentauhidkan Allah merupakan asas kepada keimanan seorang Muslim. Seseorang itu tidak mungkin akan menyembah Allah melainkan jika dia dapat merasakan kebesaran Allah, meyakini kebesaran Allah sehingga dia tahu bahawa dia berhajat kepada Allah. Disebabkan itu, mengenali Allah adalah satu aspek yang penting agar kita sentiasa mengetahui hakikat penghambaan dan kepada siapa kita menghambakan diri kita. Dan ini adalah gambaran yang terbaik untuk seorang Muslim. Inilah ideal picture untuk seorang Muslim yang mana dia mengetahui tentang zat yang disembah. Sahabat hari kita sebut tentang Allah. Bila orang tanya kepada kita siapakah Tuhan kita, maka kita kata apa? Tuhan kita ialah Allah. Kita kata kita sanggup mati kerana Allah Subhanahu Taala. Kalau kita tengok kawan-kawan kita dulu beberapa bulan yang sudah berapa banyak ekor ayam yang disembelih semata-mata mempertahankan kalimah Allah. Tak faham, tak sampai. Dia nampak kosong je kan. Ataupun mungkin dia orang tak mau participate dalam lawak berbau politik lah. Kita husnuzon balik.
kita tengok dulu bila timbul kecoh masalah apa? Kalimah Allah, maka banyak orang yang bangun untuk mempertahankan kalimah Allah sebagai hak eksklusif orang Islam dekat Malaysia. Maka pelbagai usaha dibuat, pelbagai orang panggil kempen dibuat, pelbagai demonstrasi dan tunjuk perasaan dibuat, sampai ada tahap yang macam saya sebut tadi, sembelih ayam. Saya pun tak faham apa kaitan mempertahankan Allah dengan sembelih ayam. Kena sembelih ayam kalau lumur, dan kita tanya apa tu? Mempertahankan kalimah Allah. Ayam. Kita tak nampak connectionnya dekat situ. Tapi itu yang berlaku. Tak, kalau kita tanya, dia kata dialah Islam, dialah Allah tu ialah Tuhan dia. Tapi berapa ramai orang yang mengaku ataupun yang memahami betul-betul hakikat apakah Allah yang disebut dengan mulut dia tu tadi? Siapakah Allah yang disembah pada setiap hari? Bagaimanakah Allah itu boleh menguasai diri dia, dan bagaimana sepatutnya dia berinteraksi dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok benda ni bukan baru. Kes ini merupakan kes yang klasik. Kita tengok dalam Al-Quran, Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Nabi Muhammad, Allah kata, kalau kamu bertanya kepada kaum musyrikin yang ada depan kamu sekarang, siapakah yang mencipta langit dengan bumi, pasti dan pasti jawapan mereka apa dia? Allah. Adakah mereka tak kenal Allah? Mereka kenal Allah. Adakah mereka tak tahu nama Allah ialah Allah? Mereka tahu itu ialah nama zat Allah. Tapi mengetahui, mengenali, adakah cukup untuk menjadi bekal keimanan kita kepada Allah? Tak. Kita tengoklah berapa ramai orang yang terdahulu yang musyrik, yang melawan agama Allah, tapi dalam masa sama mulut dia menyebut kalimah Allah. Berapa ramai orang yang menentang agama Allah, tapi dalam masa sama bila dia nak bersumpah, dia akan bersumpah dengan nama Allah. Wallahi aku akan perangi Muhammad. Benda tu berlaku zaman dulu. Kita tengok Abu Jahal, Abu Lahab, dia bersumpah dengan nama Allah untuk perangi agama Allah tu sendiri. Begitu berlaku kontradiksi antara i'tiqad dia dengan benda yang diucapkan. Maka untuk sebagai orang panggil muqaddimah kita kata kita untuk menjamin kesejahteraan akidah kita yang sebenar, tak cukup dengan kita mengucap la ilaha illallah, tak cukup dengan kita faham yang Allah di nama Tuhan kita, tak cukup dengan kita buat demonstrasi untuk mempertahankan kalimah Allah. Tapi ada yang jauh yang lebih penting, kita kena belajar Allah, kita kena belajar sifat-sifat Allah, dan kita kena belajar bagaimana sepatutnya kita beriman kepada Allah. Dan kalau kita tengok, itulah antara orang panggil apa, trigger ataupun sebab titik tolak ulama-ulama kita mengasaskan pelbagai kaedah dan metodologi untuk memahami, untuk kita faham siapakah Allah ini. Maka timbul banyak aliran yang kita tahu. Mungkin tuan-tuan aware, mungkin tuan-tuan tak aware. Kita tahu dekat Malaysia sekarang perbahasan banyak tentang orang panggil sifat 20. Tak? Nak beriman ni sifat 20 ke tak? Yang ni kata sifat 20 bid'ah. Sebab zaman Nabi tak ada. Kita kata, lepas tu kita kata macam mana nak buat? Dia kata kena belajar usul salasah. Kena belajar akidah tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita kata Nabi ajar tak benda ni? Dia kata, oh, walaupun Nabi tak ajar, tak apalah, benda ni Quran sunnah Syekh. Jadi, 20 tak boleh, sifat 20 tak boleh sebab Nabi tak ajar. Yang tauhid 3 ni boleh pula walaupun Nabi tak ajar sebab Ustaz Salafi cakap. So kita akan tengok kenapa benda ni, dan yang ni boleh, yang ni tak boleh. Yang satu lagi pun benda yang sama juga. Yang ni kalau tak belajar sifat 20 sembahyang tak sah. Dekat kampung saya masih lagi ada benda-benda macam tu. Kalau belajar sifat 20 tak habis, tak boleh jadi tok imam. Sebab apa? Sembahyang tak sah lagi. Ikut-ikut boleh lah, kalau jadi imam tak jadi. Sebab apa? Sebab sifat 20 tak habis lagi. So kita kata kedua-dua benda ni, dia merupakan apa? Kedua-dua ni bukan berasal daripada zaman Nabi SAW. Itu yang pastinya. Tak ada orang boleh claim bahawasanya benda ni memang Nabi sebut. Nabi duduk satu hari kat masjid, dia kata hari ni kita nak belajar sifat tauhid 3. Tak ada. Begitu juga Nabi tak pernah kata hari ni aku nak belajar sifat 20 dan sebagainya. Tak ada. Tak, benda tu tak berlaku. Dan kita akan bincang tentang ni. Cuma yang saya nak bagi tahu bahawasanya semua benda ni merupakan orang panggil apa, silibus ataupun metod yang dicipta oleh para ulama dalam usaha mereka untuk memperkenalkan kepada umat siapa Tuhan kita. Dan pasti setiap metod akan ada kelebihan dan setiap metod akan ada kekurangan dia. Maka itu isu dia. Dan sebelum kita pergi jauh lagi, saya selalu nak ingatkan diri saya kepada diri tuan-tuan, kita kena ingat yang kita belajar ni, kita kena sentiasa seimbangkan. Jangan terlalu larut dengan perbahasan yang bersifat saintifik ataupun dipanggil metodologi. Macam tadi,
Akhi Masri pun dah sebut, kita kata kita akan belajar tentang metodologi untuk mempelajari fiqh Asmaul Husna. Kalimah metodologi satu kalimah yang sangat berat sebenarnya. Dan perbahasan itu akan jadi satu perbahasan yang bersifat falsafah, yang sepatutnya kita kena jauhi sejauh mungkin. Apatah lagi bila kita nak bicara tentang sesuatu yang sepatutnya bersifat praktikal. Kita kata orang nak belajar solat, kalau kita bincang dalam wacana yang sebegini rupa, kita mungkin boleh bincang tentang solat. Rukun solat ialah 13 contohnya dalam mazhab Syafi'i. Rukun pertamanya begini, rukun keduanya begini, sunatnya ini, makruhnya begini. Kita list down satu-satu. Tapi kalau kita nak ajak anak kita nak ajak orang yang baru kenal Islam contohnya, anak kita baru 10 tahun, baru nak start semayang, ataupun 7 tahun, maka kita mengata, Ahmad, mas nak semayang ni. Dia pun berdiri depan kita mengata, ketahuilah anakku, sesungguhnya semayang itu 13 rukun adanya. Pertama, menghadap kiblat semampu mungkin. Menghadap kiblat ini dari sudut bahasanya kiblat maksudnya begini. Dari sudut syaraknya kiblat ialah gini. Dan kiblat ada khilaf di kalangan para ulama. Dan anak kita yang umur 10 tahun, apa perasaan dia? Dia kata, semoga Allah matikan cepat ayah aku. Bila nak semayang Syekh? Pengalaman kita dekat sana, Syekh cerita ramai orang yang masuk Islam. Alhamdulillah, Allah SWT buka hidayah, sangat-sangat ramai. Ada orang yang masuk Islam. Cerita ni dekat Saudi. Sebab saya dekat sana. Yang masuk Islam, orang daripada Mak Saleh belah barat. Dia masuk Islam 6 bulan. Dia masuk Islam, dia dah bergelar Muslim selama 6 bulan. Dia tak tahu macam mana nak solat, dia tak tahu macam mana nak ambil wuduk, apatah lagi dia tak tahu nak baca Fatihah yang betul macam mana. Tapi yang dia tahu Asy'ariyah sesat, Sufi itu mengarut, dan Habib ini bid'ah yang perlu diperangi. Dia sembahyang pun tak reti lagi. Sebab yang orang ajarnya apa? Dia ajar benda tu. Dia tak ajar benda yang sepatutnya dia ajar. Sebab tu saya kata, kita nak belajar fiqh, betul. Kita akan cerita tentang apakah asas pertama dalam memahami agama, asas kedua dalam memahami agama. Tapi itu sebagai orang panggil apa? Pemahaman untuk perbincangan secara akademik. Tapi dia bukannya perbincangan dari sudut orang panggil praktikal. Sebab kita akan tengok berapa ramai orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak pernah kenal pun benda-benda macam ni. Ada tak kemungkinan tuan-tuan, yang orang yang duduk kat padang pasir, Badui, yang dia betul-betul beriman dengan fitrah dia pada Allah. Dia tahu Allah pemilik dia, dia tahu tiada yang berkuasa melainkan Allah, dia betul-betul tahu Allah ni memang semuanya kesempurnaan milik Allah. Adakah dia dikira sebagai tidak beriman sebab dia tak masuk seminar Al-Kahfi? Kita kata tak. Praktikal satu cerita. Tapi ini perbincangan metodologi, satu cerita yang lain yang